Tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una, ya Allah ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Wa dzakkirna ma nusina, dan peringatlah kami pada perkara yang menyebabkan kami lupa. Wa ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah, dan jadikanlah kami daripada kalangan hamba-hamba-Mu yang mendengar perkara yang baik, maka berikanlah kekuatan kepada kami untuk mengamalkan yang sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Dihormati sahabat saya Al-Fadhil Cikgu Soekarno, seluruh ahli jawatan kuasa Yayasan Paksi, ashabul fadilah, tuan-tuan guru, para alim ulama, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertamanya saya mengajak diri saya dan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menghimpunkan kita dalam suasana ilmu, suasana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza marartum biriyadil jannah farta'u. Apabila kamu melalui taman-taman syurga, maka hendaklah kamu ikut bersama. Maka para sahabat bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma riyadul jannah, apa dia taman syurga itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, majlisul ilmi ataupun majlisul zikri, majlis ilmu ataupun majlis zikir yang boleh mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia disifatkan sebagai taman-taman syurga. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya dengan rasa rendah diri dan mengakui kelemahan dan kecetakan ilmu, diminta oleh sahabat saya Cikgu Soekarno untuk mengisi kekosongan pada pagi ini. Maka dengan rendah diri, marilah sama-sama kita mendengar satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga hadis ini akan menambahkan keimanan kita, mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang dihimpunkan oleh pengarang kitab Fadilatul Syekh Muhammad Taha Afifi dalam sebuah kitabnya yang unggul, yang sering digunakan pakai dalam majlis-majlis ilmu, yang disebutkan sebagai Majmu'ah Wasayar Rasul, yakni himpunan wasiat-wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saya memilih satu hadis pada pagi ini yang tak berkesempatan untuk edarkan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian kerana kesundukan masa, dan dalam perjalanan pun cikgu peringat mai bagi tepat pada masa dia. Jadi mai pula pusing 2 kali cari tempat parking, tak ada. Jadi untuk nak singgah cari photostat dan sebagainya, saya rasa boleh melambatkan lagi. Jadi terus saya ke sini, dan insya-Allah difahamkan sahabat saya mengusahakan
untuk mengedarkan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, setidak-tidaknya ada bekalan ilmu untuk buat balik, tengok, mengulang dan sebagainya. Hadis yang disebutkan, yang diriwayatkan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkenal, iaitulah Ubadah bin Samit. Dan kita akan kenal siapakah Ubadah bin Samit ini sebelum kita menghuraikan hadis yang akan bakal kita bincangkan pada pagi ini. Seperti biasa tuan-tuan sekalian, menjadi kelaziman kuliah-kuliah saya, ada yang duk ikut dan sebagainya, saya ajak untuk baca bersama, untuk dengar bersama, kerana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dia bukan menjadi kelaziman kebiasaan masyarakat kita balik baca di rumah. Dia tak macam dengan Quran. Al-Quran ni paling tidak malam Jumaat dia baca surah Yasin ataupun suratul Kahfi. Tetapi hadis ni tak ada. Kotlah malam Isnin dia baca Sahihul Bukhari pun tak. Kan? Jadi kurang-kurang kita baca bersama, dan saat lagi ada helaian yang akan diedarkan, tuan-tuan boleh ulang baca insya-Allah. Baik, tuan-tuan ikut saya baca nah. An Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idmanu li sittan min anfusikum admanu lakum al-jannah usduqu idza haddathtum wa awfu idza wa'adtum wa addu idza tumintum wahfazu furujakum wa ghuddu absarakum wa kuffu aydiyakum. Baik, terima kasih tuan-tuan sekalian. Hadis yang panjang dan ada intipati yang boleh kita ambil pada pagi ini untuk kita amalkan bersama insya-Allah. Sebelum kita bincangkan terjemahan bagi hadis ini, walaupun saya yakin dan percaya tuan-tuan semua dah faham dah, kerana ramai yang istiqamah dengan majlis ilmu yang seupama ini, tidak-tidaknya hadis-hadis dibacakan tanpa terjemahan pun saya yakin dan percaya dah faham, ataupun mungkin semua dah hafal belaka dah. Siapakah Ubadah bin Samit tuan-tuan sekalian? Ubadah bin Samit ini adalah salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkenal. Apabila disebutkan sahabat ini, para ulama mentafsirkan, mentarifkan seorang sahabat itu ialah man 'asha fi ahdi Rasulillah wa amana bih, yang bermaksud ditarifkan seorang sahabat itu ialah yang hidup sezaman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hidup pada zaman Rasulullah sahaja tuan-tuan sekalian. Syarat yang kedua ialah wa amana bih, yakni yang beriman dengan Rasulullah. Jadi kalau hidup pada zaman Rasulullah pun tetapi tak beriman, dia bukan sahabat. Abu Jahal, dia hidup pada zaman Rasulullah tetapi menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ramai yang hidup pada zaman Rasulullah tetapi tidak menerima Islam, kerana hidayah ini bukan tugas manusia. Dia adalah tugas anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Macam kita pada hari ini lah. Tak. Mengaji tak berhenti, lama tak sangga dah. Tetapi tak apa nak faham Islam. Pasal apa? Pasal dia tak ikhlas. Dia tak mau mendalami dan menghayati dengan sepenuh hati apa dia syariat Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah berbagai-bagai pandangan apabila kita membincangkan tentang persoalan
syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat ini ialah yang hidup sezaman dengan Rasulullah dan beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Ubadah bin Samit adalah salah seorang sahabat Rasulullah. Nama sebenarnya ialah Ubadah bin Samit Al-Qaisi Al-Ansari Al-Khazraji. Panjang. Tak? Kita dekat bin dengan Tok Wan saja. Lepas tu tak kenal dah Tok Nyang, Tok Nek kita. Tetapi nama bagi seseorang sahabat Rasulullah dinukilkan dalam sejarah Islam dengan nama penuhnya. Apabila disebutkan Al-Ansari, maka sahabat ini adalah kalangan orang Ansar, yakni Ahlul Madinah, penduduk Madinatul Munawwarah. Dan beliau lebih dikenali dengan Abul Walid. Karena apa? Karena menjadi sunnah pada zaman Rasulullah dinisbahkan seseorang itu kepada anak lelaki yang tertua, anak lelaki sulung. Jadi Ubadah ini dia ada seorang anak lelaki sulung yang bernama Walid, maka dinisbahkan sebagai Abul Walid. Macam Cikgu Soekarno kita lah. Orang dok panggil Cikgu Soekarno, Bapak Soekarno. Anak sulung lelaki dia bernama Hazmin, maka disebutkan Abu Hazmin sebagai contoh. Begitulah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ubadah bin Samit ini adalah salah seorang daripada kalangan pimpinan golongan Al-Ansar yang terpilih dalam perjanjian Aqabah yang kedua di kalangan 12 pimpinan sahabat-sahabat daripada kalangan Ansar. Istrinya bernama sahabi yang jalil, sahabiyah al-jalilah yang terkenal, iaitulah bernama Ummu Malhan. Itu isteri kepada Ubadah bin Samit. Kedua-duanya memberi sumbangan yang besar pada dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ni kadang-kadang isteri kuat main mengaji, suami tak pernah main langsung. Dah, bukan sinilah, cerita tempat lain. Begitu jugalah dengan lelaki. Kalangan muslimin alhamdulillah tabarakallah main mengaji, tetapi isteri tak pernah main. Maka sepatutnya bersama dalam gerakan dakwah ini, moga-moga ada sumbangan kepada Islam insya-Allah. Baik. Pada zaman Khalifah Umar Al-Khattab, Ubadah bin Samit dipilih untuk menjadi guru, yakni berdakwah di bumi Syam, bersama dengan seorang sahabat lagi yang terkenal, iaitulah Abu Darda. Syam ni Damsyik lah tuan-tuan sekalian. Lah ni tengah bergolak kan. Kalau kita tengok dalam internet, dibunuh, dicampak mayat seperti mana campak sampah tuan-tuan sekalian. Cukup sedih. Sedangkan Damsyik ini tempat bumi anbiya, bumi para sahabat. Yang pernah sampai boleh tengok kalangan maqbarah, kalangan makam-makam para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, apa yang paling menarik sekali lagi tuan-tuan sekalian, Ubadah bin Samit ini di peringkat awal di kalangan para sahabat yang menghafal Al-Quran. Hafal Quran tuan-tuan sekalian. Tak? Kita kuliah pun kadang-kadang terbalik. Kan? Tetapi sahabat-sahabat ni menghafal Al-Quran, menjadi sumber rujukan di kalangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau meriwayatkan hadis daripada Rasulullah sebanyak 181 hadis. 181. Kita baru baca satu hadis ya pagi ni. Tu pun tak tahu nak lancang mana. Kan? Dan beliau meninggal di Palestin, di bumi Palestin pada tahun 24 Hijriyah. Itulah secara ringkas pengenalan sahabat yang meriwayatkan hadis ini, iaitulah Ubadah bin Samit. Biar kita kenal sahabat-sahabat Rasulullah. Moga-moga ada semangat perjuangan, ada pribadi mulia untuk kita contohi, daripada kita duk kenal artis
tokoh politik dan sebagainya. Tambah-tambah dekat PRU 13 ni tuan-tuan sekalian. Dah. Jadi kita kenal Ubadah bin Samit. Moga-moga ada peribadi mulia yang kita akan perolehi insya-Allah. Apakah hadis yang beliau riwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini? Yang bermaksud beliau menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan kepada para sahabat, apa dia tu? Idmanu li sittan min anfusikum. Beri jaminan kepadaku, kata Rasulullah. Anda semua beri jaminan kepadaku 6 perkara. Min anfusikum, daripada diri kamu. Admanu lakum al-jannah. Nescaya aku jamin, aku confirmkan kepada anda, kamu semua akan mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Apa dia 6 perkara yang akan kita bincangkan secara ringkas pada pagi ini tuan-tuan sekalian. Baik. 6 perkara yang Rasulullah sebut yang diambil oleh Ubadah bin Samit untuk kita hayati pada pagi ini. 6 perkara tersebut ialah yang kesemuanya bila kita jaga 6 perkara ini, Rasulullah kata, aku jaminkan kepada anda semua dapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Apa dia 6 perkara tu? Yang pertama tuan-tuan sekalian, usduqu idza haddastum. Bercakap benarlah apabila kamu bercakap. Maksud dia bila bertutur, bila bercakap, pastikan percakapan itu percakapan yang benar. Cakap benda yang betul. Kan? Lawan dia tipu, bohong. Jadi bila kita cakap betul, Rasulullah janji dapat syurga. Ini bermakna mafhum mukhalafah dia. Bila kita cakap bohong, dapat apa tuan-tuan sekalian? Itu dia. Itu mafhum mukhalafah dia. Berlawanan daripada apa yang Rasulullah sebut ini. Sebaliknya, kan intipati daripada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, apabila kita bercakap, pastikan percakapan kita itu benar, percakapan kita itu betul. Tuan-tuan sekalian, daripada 6 perkara ini, Rasulullah sebutkan yang paling awal adalah persoalan lisan, yakni lidah, yakni pertuturan daripada benda-benda yang lain. Ini bermakna dengan pertuturan ini mudah sangat kita dapat pahala dan mudah juga kita dapat dosa. Untuk itu tuan-tuan sekalian, kita yang mengaji ini, biarlah kita bercakap dapat pahala. Bila dapat pahala, dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, admanu lakum al-jannah. Aku confirmkan, aku jaminkan, aku pastikan kepada kamu dapat syurga tuan-tuan sekalian. Ini bermakna persoalan cakap betul ini adalah persoalan yang paling penting daripada 5 perkara lain yang Rasulullah nak sebut. Kalau kita tengok dalam hadis-hadis yang lain pun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Alaikum bis-sidqi fa inna as-sidqa yahdi ilal bir." Wahai sahabatku, hendaklah kalian cakap betul, cakap benar. Fa inna as-sidqa, sesungguhnya dengan bercakap benar itu, yahdi ilal bir, membawa kepada kebaikan. Wal birru yahdi ilal jannah, dan kebaikan itu akan membawa ke syurga. Membuktikan kepada kita persoalan lidah yang tidak bertulang ini, pertuturan kita ini mudah dapat pahala, alhamdulillah. Tetapi pada masa yang sama kena ingat juga, kerana dia juga mudah untuk kita dapat dosa. Jadi Rasulullah peringat dah kepada para sahabat,
ribuan tahun yang lalu, hendaklah anda semua bercakap benar. Kita ni kadang-kadang ikut dan ya tuan-tuan sekalian. Rasa nak berjanji. Tak. Macam-macam alasan kita boleh bagi. Hatta kalangan orang yang mengaji pun. Kan? Cakap tak betul. Maka dengan sendirinya, lawanan daripada apa yang Rasulullah sebut ini berlawan, tuan-tuan sekalian. Baik, kalau kita tengok dalam Al-Quran pun, banyak sifat benar ini disifatkan kepada kalangan para siddiqin, para anbiya, para salihin. Antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wadhkur fil kitab. Sebutlah, ketahuilah di dalam kitab itu Ibrahim, yakni Nabi Ibrahim alaihi salam, innahu kana siddiqan nabiyya. Sesungguhnya Nabi Ibrahim itu adalah seorang nabi yang benar, yang betul. Bermakna sifat bercakap benar ini adalah sifat para anbiya, para rasul alaihimus salatu wassalam. Jadi kalau kita nak bersifat dengan sifat para rasul, para nabi, bercakaplah benar kita dalam semua keadaan. Sama ada bercakap benar dengan ahli keluarga, suami isteri, dengan anak pinak, dengan jiran tetangga. Lebih-lebih lagi kalangan kita yang mengaji ni, mai setiap pagi Jumaat, Masya Allah, Tabarakallah. Saya tanya Cikgu Soekarno, kalau nak putus setiap berapa ni? Dia kata, hantar jangan putus setiap sikit-sikit, 1000 kata. Ramai sungguh, Masya Allah. Tuan-tuan sekalian, kita yang mengaji ni, biarlah kita beramal dengan sifat yang disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, yaitu bercakap benar dalam semua muamalah kita. Tak kiralah apa urusan sekalipun, tuan-tuan sekalian. Dan kena ingat, kerana di sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alamatul munafiq, alamat orang munafik ni ada 3. Yang pertama, idza hadatha kadzaba, apabila dia bercakap, dia tipu. Tak? Wa idza wa'ada akhlafa, apabila dia berjanji, dia tak betul janji. Wa idza tumina khan, apabila diberi amanah, dia khianat. Jadi bermakna cakap bohong, tak betul cakap ini adalah sifat orang munafik. Dengar orang kata munafik, marah, tuan-tuan sekalian. Tetapi kita bersifat dengan sifat sedemikian. Maka hindarilah amaran dan jaminan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Moga-moga kita tergolong kalangan orang yang bercakap betul dalam semua muamalah seharian kita, insya-Allah. Itu yang pertama, tuan-tuan sekalian. Yang keduanya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu buat 6 perkara ini, aku jamin syurga. Yang keduanya ialah wa aufu idza wa'adtum, dan hendaklah kamu tunai janji apabila kamu berjanji. Maksud dia, apabila kita berjanji, hendaklah kita tunaikan. Berjanji nak main mengaji kat kuliah paksi, kawan tu tunggu dekat 2 jam lah, tak pergi ambil dia. Tengok-tengok kita main dulu. Tak? Kawan duk tunggu. Tak betul janji, tuan-tuan sekalian. Tak? Dia kata pasal apa tak main? Allah terlupa Syekh, terus happy. Tak betul dah janji. Tak? Lebih-lebih lagi janji dalam persoalan masa. Sebab itulah kadang-kadang kita duk sebut selalu janji Melayu. Tak? Orang tak sebut janji bangsa lain. Orang kata tu janji Melayu. Bermakna menjadi tradisi dan adat kebiasaan kita, janji ini tak apa nak betul. Lebih-lebih lagi apabila melibatkan waktu, tuan-tuan sekalian. Kalau tak boleh tu maklumkanlah.
Minta maaf lah tak boleh sampai sebagai contoh, kan? Lewat setengah jam sebagai contoh. Maka dengan sendiri kita tak tergolong daripada apa yang mafhum mukhalafah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan ini. Pasal apa? Lawan dia, bila kita berjanji, kita tak betul. Bila tak betul, kita tak dapat jaminan syurga. Kita nak dapat jaminan syurga. Bila nak dapat jaminan syurga, kata Rasulullah, wa aufu idza wa'adtum, dan tunailah apabila kamu berjanji. Janji dalam apa perkara sekalipun, tuan-tuan sekalian. Lebih-lebih lagi bayar hutang. Bayar hutang ni, masa nak berhutang cukup mudah, tetapi nak bayar cukup payah, tuan-tuan sekalian. Tak kira lah siapa pun, ya. Dia menjadi kebiasaan, tabiat, kan? Payah sungguh. Main kutu sebagai contoh. Main kutu pula dah. Kan? Janji elok dah, dapat gaji nak bayar, telefon dia lajak juga. Nantilah Sat, kan? Orang duk tunggu. Maka bermakna kita tak tergolong apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan ini. Kita berjanji mudah, boleh. Hendaklah kita menjadi kelaziman kepada kita. Apabila kita berjanji, tuan-tuan sekalian, hendaklah kita tunaikan janji dengan sebaik mungkin. Kerana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aufu bil ahdi, dan tunaikanlah janji, innal ahda kana mas'ula, sesungguhnya sesuatu perjanjian itu akan dipersoalkan, menjadi tanggungjawab kepada kita dalam semua aspek, dalam semua perkara dalam kehidupan seharian kita, tuan-tuan sekalian. Oleh yang demikian, hendaklah kita usaha moga-moga tergolong dalam kalangan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Yang kedua, iaitulah apabila berjanji, maka hendaklah tunaikan perjanjian itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, tuan-tuan sekalian, wa addu idza tumintum, dan hendaklah tunaikan apabila diberi amanah. Ini juga tergolong dalam janji Rasulullah, dalam pesanan Rasulullah dalam hadis dibacakan tadi. Alamat munafik itu ada 3 ada. Idza hadatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khan. Apabila diberi amanah, dia tidak tunaikan amanahnya itu, maka tergolong kalangan orang-orang yang munafik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Persoalan amanah ni, tuan-tuan sekalian, persoalan yang besar. Persoalan yang akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala fi yaumil qiyamah, di hari kiamat kelak. Kullukum mas'ul, kullukum ra'in, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kamu adalah pemimpin, yakni yang dipertanggungjawabkan. Maka apa yang dipertanggungjawabkan itu akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan sekalian. Oleh yang demikian, hendaklah tunaikan semua amanah yang diamanahkan sedaya mampu oleh kita bersama. Lebih-lebih lagi kita yang mengaji ni, tuan-tuan sekalian, hendak tonjolkan sifat murni ini, moga-moga digolongkan kalangan yang Rasulullah jamin akan mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak, insya-Allah. Itu yang ketiga secara ringkas. Yang keempat, tuan-tuan sekalian, ini penting, kan? Dan apa yang disebut oleh Rasulullah ini memang benar menjadi masalah di akhir zaman ini. Apa dia? Wahfadhu furujakum, peliharalah kehormatanmu, marwahmu, kan, kedudukanmu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa, tuan-tuan sekalian? Persoalan furujakum, kehormatan ini persoalan yang besar. Kalau kita baca dalam suratul Mu'minun, qad aflahal mu'minun, kan?
Sehingga akhirnya salah satu daripada ayat itu ialah walladzina hum li furujihim hafizun, dan mereka yang memelihara kehormatan mereka, mereka itulah kalangan aflaha, yang berjaya, kalangan orang yang beriman berjaya, tuan-tuan sekalian. Persoalan ni menjadi masalah yang amat besar dewasa ini. Saya mengajar di Kuang Pesu. Teman saya, tuan-tuan sekalian, duk mengajar sekali, isteri dia adalah salah seorang guru. Kan? Terlepas sebut Kuang Pesu tadi ni. Kan? Tak apa kot, nanti mereka delete lah. Kan? Tuan-tuan sekalian, masa duk minum, lepas daripada sembahyang, duk sembang lah kalangan sahabat-sahabat ni masa free. Dia cerita, isteri dia cerita, salah sebuah sekolah menengah lah. Dia cerita menjadi kejutan, terkejut kalangan semua warga sekolah, kalangan guru-guru pun ramai ni, warga pendidik. Tuan-tuan lebih maklum, lebih fahami daripada saya. Cuma saya nak cerita, dia kata, isteri dia cerita, di waktu siang hari, kan, satu blok bangunan tu tak boleh nak guna. Pengetua tak bagi guna. Pasal apa? Berantu. Tak ni cerita betul. Berantu. Pi mengaji walaupun waktu siang, ada saja gangguan. Kan? Lebih-lebih lagi lah kalau sesi petang. Jadi usaha habislah. Buat dinding tak dinding, tembok tak tembok, semua buat lah. Tak mau juga. Maka pengetua pun maklumkan kepada semua cikgu-cikgu, kita tak payah guna blok ni. Kan? Tak apalah. Nak jadikan cerita waktu siang, tuan-tuan sekalian. Pelajar murid tingkatan 3 melakukan zina di blok itu waktu siang. Kan? Jadi cikgu pun pergi tangkap. Tangkap balik tingkatan 3 baru 15 tahun. Jadi bawa dah dalam lembaga disiplin apa semua. Tanyalah, macam mana boleh buat? Selalu ke? Selalu kami duk buat, dia kata. Tuan-tuan sekalian, menjadi heran, pelik habis satu warga sekolah waktu siang, blok sunyi dalam kelas tingkat atas. Terkejut. Kan? Jadi nak buat macam mana pun tak boleh, sebab suka sama suka. Kan? Dia yang tak boleh ni bila paksa, kan. Tetapi suka sama suka. Tuan-tuan sekalian, sebab itulah Rasulullah pesan, wahfadhu furujakum, peliharalah kehormatan kamu, kehormatan ahli keluarga kamu, anak pinak kamu, keluarga kamu, daripada berlakunya penzinaan ini. Sebab itulah kita tengok dewasa ini, kes buang anak menjadi perkara biasa. Malah lebih menjadikan kadang-kadang buang anak pergi letak kat mihrab dalam masjid semayang. Tok siap, tok imam mai pagi tengok-tengok ada baby. Tali pusat pun duk ada lagi. Tuan-tuan sekalian, ini suasana yang ada di sekeliling kita. Kita hak mengaji ni mungkin tak terasa. Tak? Ataupun rasa tak ada apa. Tetapi tengok di luar sana, bagaimana sosial masyarakat anak muda kita pada hari ini dalam keadaan yang amat-amat menakutkan dan amat-amat membimbangkan. Inilah masalah yang melanda masyarakat Melayu Islam kita di akhir-akhir ini. Bagaimana kita nak atasi? Sudah tentulah tidak ada jalan lain melainkan kembali kepada hukum Allah Subhanahu wa taala dalam semua perkara, tuan-tuan sekalian. Selagi mana kita tak kembali kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, wa'mailah berbagai-bagai kaedah penyelesaiannya tidak akan selesai. Kan? Yakin dan percayalah dengan undang-undang Allah Subhanahu wa taala sahajalah yang mampu menyelesaikan masalah muda-mudi kita pada hari ini. Siang hari, tuan-tuan sekalian, tanya suka sama suka. Amat menakutkan berita ini, tuan-tuan sekalian. Kan? Tuan-tuan lebih maklum dan lebih mengetahui
masalah yang melanda pada hari ini. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam peringatkan 1400 tahun yang lalu, wahfazu furujakum, peliharalah kehormatan kamu, kehormatan anak pinak kamu, ahli keluarga kamu daripada persoalan ini. Di antara faktornya sudah tentulah media massa yang melampau, hiburan yang tidak terkawal yang diberikan kepada muda-mudi kita pada hari ini. Kan? Kadang-kadang keperluan kata internet dan sebagainya, tetapi kita tak pernah kawal, tak pernah tanya. Kan? Maka itulah jadi dia. Sebab apa? Sebab semua terdedah di depan anak pinak kita pada hari ini. Takut tuan-tuan sekalian, memang amat mengerikan perkara yang berlaku pada hari ini. Wal'iyazubillah. Itu yang keempat, pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, jaga keenam perkara ini, atmanu lakum al-jannah, aku akan jaminkan kepada anda semua dapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang kelima, pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kelima ialah waghuddu absarakum, dan peliharalah penglihatan kamu. Kan? Waghuddu absarakum, peliharalah, jagalah, kawallah absarakum, penglihatan kamu, yakni mata lah. Kena jaga mata tuan-tuan sekalian, kerana daripada mata sampai ke hati. Kan? Oleh itu, tengok perkara-perkara yang baik, tengok perkara-perkara yang boleh mendatangkan pahala. Ni kita dah golongan veteran dah, pencen dah 10 tahun dah, duk tumpang tengok Hindustan lagi. Bukan sini lah, ni cerita tempat lain. Kan? Minat tak sangka. Kadang-kadang cucu anak yang duk tengok, kita tumpang kut jauh sekali. Kan? Sedangkan Rasulullah peringat, waghuddu absarakum, peliharalah, jagalah absarakum, penglihatan kamu. Tahu sajalah filem-filem yang tidak terkawal. Kan? Itu kalau tengok TV. Begitu jugalah penglihatan luar daripada itu. Di perjalanan, hatta kita nak main mengaji ni pun tuan-tuan sekalian, ghuddu absarakum, peliharalah penglihatan kamu. Sebab itulah dalam satu hadis yang lain, Rasulullah peringat kepada para sahabat, iyyakum wal julus 'ala turuqat. Wahai para sahabat, hati-hati. Hindarilah anda semua, kalian semua, daripada duduk di jalan, di jalanan. Kan? Jangan duduk kok jalanan, tak kiralah kat mana sekalipun, sama ada jalan betul-betul jalan kah ataupun laluan kah, jangan duduk, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat baginda. Jadi bila Rasulullah peringat begitu, maka para sahabat ni, depa ni dia excited, dia nak tahu. Nak tahu bukan sekadar nak dengar saja, tetapi nak beramal tuan-tuan sekalian. Kan? Maka para sahabat pun tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma haqqut tariq ya Rasulullah?" Apa dia hak-hak di jalanan ini, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maksud dia, kalau kami terpaksa duduk di jalanan, di laluan ini, apa dia perkara yang perlu kami jaga untuk kami beramal? Maka Rasulullah bagi tahu, yang pertama, ghaddul basar, kawal penglihatan kamu wahai para sahabatku, jaga mata tu. Kita ikut dan ya nak tengok tak. Lepas pada tengok, komen pula tu. Ish, teruk betul dia tu no. Mula-mula mata pi ke mulut, yakni percakapan, kemudian pi ke telinga, habis semua tuan-tuan sekalian. Maka tak tergolong dalam kalangan yang Rasulullah pesan ni. Kita nak usaha bagi tergolong tak? Maka ghaddul basar, kata Rasulullah, jaga penglihatan kamu di jalanan ini. Yang kedua, waquful adha,
jaga